Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Boleh ikut sama-sama? Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Ya Allah, berkatilah penghulu kami Nabi Muhammad Al-Mustafa dan keluarganya serta sahabatnya dari dunia hingga ke syurga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you love me? Oh, tiba-tiba. InsyaAllah, Alhamdulillah. Sebelum sampai ayat if you love me tu, dia kena tanya dulu, do you love me? Jawablah tu makcik. Makcik. Tak pernah jawab ah. Takut pakcik marah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri ma miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau saksikanlah himpunan dan pertemuan umat-umat yang dalam hati dan jiwanya ada rindu kasih cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Dzal Jalal wal Ikram, malam ini kami berazam, ya Allah, kami tidak akan lena walau sesaat untuk mendengar setiap mutiara ilmu, butiran kisah dan kasih tentang Nabi kami yang telah menjadikan darah, air mata dan keringat baginda sebagai mahar sehingga kami kenal alif bata dan alif lam lamha, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pandai dan tahu agar arti, ra'i dan menghargai sebuah agama yang datang jauhnya daripada setiap inci bumi Madinatul Munawwarah dan Makkahul Mukarramah, yang agama ini lahir dan hadir, ya Allah, kerana setiap titisan peluh air mata, darah pengorbanan Nabi kami yang kami cintai. Maka ya Allah, kami sedar, ya Allah, hidup ini bukan hanya sejauh mana apa yang Nabi beri, tetapi yang lebih penting dan berharga ialah bagaimana kami meraih dan menghargai agama yang Nabi kami tinggalkan. Ya Allah, dalam hidup ini kami sedang mempelajari dan kami faham, ya Allah, hidup ini dan hijrah ini bukan hanya mengajar kami sejauh mana Nabi kami berkorban darah sehingga tercabut, gigi tercabut, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kami menyahut dan menyambut agama ini di tangan kami, ya Rahman ya Dzal Jalal wal Ikram. Alhamdulillah, yang saya muliakan pimpinan surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa, penyusun, penggerak, penjaga, pemelihara, penyambung
risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga dan Allah menguatkan semua yang bergelar pengatur kuliah, penyusun jadual, pengimarah surau, orang yang tolong buka suis lampu, suis kipas. Mereka semua ni adalah pewaris para nabi. Tuan-tuan, when we are talking about hijrah, those who are continuous, whatever efforts comes from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa jua yang meneruskan perjuangan baginda Nabi, terutamanya mereka yang bergelar jawatan kuasa masjid dan surau ni, sebenarnya kisah hijrah ni, kisah yang ditujukan, specially dedicated to. Kisah hijrah ni, orang yang paling pertama dan utama terkesan ialah siapa jua yang berkaitan yang bergelar jawatan kuasa masjid. Sebab once arrival, Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, benda pertama yang Nabi lantik, yang Nabi assign, yang Nabi buat adalah pelantikan jawatan kuasa masjid. Maka sebenarnya kisah hijrah ni kisah yang sangat dekat dengan jawatan kuasa. Maka seluruh jawatan kuasa di dunia ni yang berkaitan dengan masjid dan surau, mereka lah orang yang paling dekat dengan kisah hijrah. Dan kisah output, outcome, hasil hijrah sebenarnya itulah jawatan kuasa yang terbina. Jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid, mereka itulah output, hasil daripada peristiwa hijrah. Tanpa hijrah, jawatan kuasa tak terbina. Maka orang jawatan kuasa ni kena faham cerita hijrah ni. Dan jawatan kuasa bukan hanya jawatan kuasa, tuan-tuan. Kita selaku penyokong dan pendokong orang paling depan di belakang jawatan kuasa. Siapalah jawatan kuasa tanpa kita? Dan siapalah kita tanpa jawatan kuasa? Siapalah tanpa jemaah? Siapalah jawatan kuasa? Dan tanpa jawatan kuasa, siapalah jemaah? Setuju atau tidak, tuan-tuan? We need and wish complete each other. Siapalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Siapalah sahabat jawatan kuasa pembinaan Masjid Nabawi kalau tanpa Rasulullah? Dan Nabi kata, aku menang dalam setiap siri daulah dan ghazwah di Madinatul Munawwarah. Menang perang dan perang menang not because of me. Setiap kali menang perang, setiap kali perang menang, Nabi kata apa? Nabi tak kata, tengoklah see my leg lah, aku Nabi kot. Nabi tak guna ayat tu. Tapi Nabi kata apa? Hampa tengoklah belakangku siapa? Semua anak muda jawatan kuasa. Maka tuan-tuan, Nabi nak beritahu bahawa kesan hijrah adalah berjayanya, terbina dan terciptanya pembentukan frontliners yang menjadi penyokong dan pendokong tegar apa jua dalam program-program agama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi antaranya bila kita buat majlis, tak kiralah majlis, kalau sama ada kuliah macam ni ataupun kita ada sambutan yang berkaitan dengan Maulid ke, Isra' ke, Ramadan ke, hijrah ke, apa-apa yang berkaitan dengan Nabi ni, tuan-tuan. Bila benda agama ni, tuan-tuan jangan buat lebih kurang. Ni benda pertama ni. The first thing we have to take note. We have to notice that benda pertama, benda agama ni benda mahal. Islam ni benda high class. Islam ni benda yang upgrade. Jangan downgrade. Sebab tu saya pantang. Bukanlah pantang apa. Program agama ni kita buat lebih kurang. Contoh. Saya nak main tadi, jawatan kuasa bagi map. Dalam map tu ada muzik latar. Itu contoh high class sangat. Mana ada jawatan kuasa lain? Dia bagi laluan, video. Saya rasa dalam sepanjang sedi penceramah inilah kali pertama saya dapat map ada video. Sampai saya tak sesat pun. Dan rupanya bila saya nak sahkan tempat parking saya tadi, betul tak betul, ada conteng kan, dinding kan. Tak sia-sia orang tu conteng. Sebab saya kata, dalam video tu ada conteng, betul lah saya parking kat sini. Maksudnya, orang tu conteng nak beritahu tempat ni nak memudahkan ustaz pergi. Tahniah, siapa yang menconteng? Banyak pahala dia. Alhamdulillah. Rupanya ada kesan positif contengan ya. Senang nak cam tempat parking. Okey, tuan-tuan. Tersebutlah kisah hijrah sang Nabi. 1 Muharram sejarah terpatri. Kota Yathrib sedia menanti kedatangan Nabi yang telah dijanji. As-Siddiq gelaran utama menemani Nabi seia sekata, senada seirama. Segala rintangan dirempuh bersama menjadi perisai Nabi yang mulia. Dikurniakan Allah wajah yang mulia. Sayyidina Ali, itulah namanya. Mengganti Nabi di tempat tidur baginda. Menyelamatkan Nabi dari petaka durjana.
Tiada gentar di dalam hati, digeruni musuh tidak terperi. Al-Faruq gelaran diberi, Sayyidina Umar pendokong setia Nabi. Termaktub sudah hijrah sang Nabi, perintah Allah tidak diingkari. Gemilang Islam harum mewangi, sirnalah kufur iman mewangi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi Muhammad, nak beritahu bahawa pertama dan selamanya kita nak faham cerita tentang hijrah ni, dia starting point dia kat mana tuan-tuan? Starting point dia, bila nak buat benda baik, kita akan ditentang dan diserang. Yang tu, point pertama. Nak jadi jajaran kuasa, siap sedialah telinga hampa akan diserang. Hampa kena viral, hampa kena caci, hampa kena hentam, tu biasa. Nak berada di barisan paling hadapan dalam agama ni, hampa kena ready, hampa nak kena hentam. Hampa kena viral, hampa kena fitnah, hampa kena kata. Tu yang pertama. Nabi nak jadi Nabi, kena ready. Bersiap siaga untuk dilawan, ditentang, diserang, diancam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak jadi ustaz, nak jadi pendakwah, jangan mimpi setiap malam nak tidur lena dalam hotel yang mewah. Sebab tu saya sering kali sebut, muhasabah pada asatizah dan pendakwah. Jangan sentiasa mengharapkan layanan first class. Daripada setiap jemputan penceramah, nak tidur hotel first class, mai di atas dengan naik flight first class. Sebab dakwah ni, nilai dia, Allahumma salli ala Muhammad, nilainya inklusif. Supaya agama tu eksklusif. Maksudnya apa tuan-tuan? Inklusif ni, kita kena turun padang. Kalau eksklusif, duduk dalam aircon apa semua, langsung tak panas, langsung tak berdarah, langsung tak berpedih, itu bukan dakwah nama dia. Dakwah ni hang mesti ada masa tak cukup lena, tak cukup makan, tak cukup rehat. Itu baru dakwah. Sebab tu saya, sallallahu alaihi Muhammad, Allah izinkan tuan-tuan 6 tahun. Saya berada di pantai timur. Tempat yang ustaz tak mau pergi. Tempat yang pendakwah tak mau pergi. Allah takdirkan sehingga tercipta dan terbinanya nama Ustaz Manis. Masuk hutan, keluar hutan. Masuk ladang, keluar ladang. Masuk laut, keluar laut. Nasib baik keluar juga. Dia tak tenggelam dalam laut dah. Saya sampai tuan-tuan salah satu tempat namanya Tanjung Labian. Kampung Tandur. Dan tuan-tuan ingat nama ni dalam UPS Daulat 2013 ketika Malaysia krisis apa tu? Sulu tu kan? Sultan Sulu nak menyerang Sabah tu. 2013. Waktu saya duduk tu benda tu dah lama dah. Tuan-tuan nak cerita bahawa semua tempat tu saya sampai dah penghujung peta Malaysia. Tak ada tanah yang boleh dipijak dah. Saya dah sampai hujung, saya turun kata Allahu Akbar. Menandakan aku dah sampai di tanah tempat paling timur. The most east in Malaysia is. Nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, di sana sallallahu alaihi Muhammad, jangan harap layanan santunan yang kita kata yang nak special macam ni. Sebab depa surau dalam ladang sawit, masjid dalam ladang sawit sejam setengah, 2 jam setengah jalan tak ada jalan tak ada gerabel, jalan tak ada tar, dia panggil jalan gerabel. Sebab tu saya kata kadang-kadang muhasabah untuk asatizah dan pendakwah ni yang terlalu comfort zone ni, sesekali kena pergi tempat macam tu baru dia tahu langit tinggi kat rendah. Nak di pendakwah kena pergi sana dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. So pendakwah ni tak boleh dimanja. Barulah ada nilai inklusif supaya agama tu eksklusif. Sebab Nabi melalui macam tu. Kita fikir logik, Nabi kot. Tak sepatutlah Nabi tidur atas lantai, atas pelepah tamar. Itu logik akal. Tapi Allah nak beritahu, Nabi pemimpin pendakwah yang inklusif, yang turun padang supaya agama tu mahal. Jadi saya sebut benda macam ni tuan-tuan, nak beritahu bahawa Islam yang sampai kat kita ni bukan nak senang. Kita terima hasil ni, kenyang kita, lenanya kita, bukan sebab kita pun, not because of us. Kenyang kita sebab apa? Sebab laparnya Nabi dan sahabat. Lenanya kita sebab apa? Sebab tak cukup tidurnya sahabat dan Nabi. Yang penting Islam sampai kat orang Penang. Yang penting Islam sampai dekat Madinah. Yang penting hampa kenal alif lam lam ra. Hampa kenal alif bata. Biar kami tak cukup tidur pun tak apa. Sebab tu dalam monolog yang saya baca tadi di awal tadi tuan-tuan, hidup ni bukan apa yang orang beri. Hidup ni bukan orang beri, kalau seseorang bagi kat kita, okay, bukan sejauh mana penting orang yang memberi, tetapi lebih penting
bagaimana kita meraih dan menghargai. Tuan-tuan faham tak? Orang bagi kat kita hadiah, penting. Pentingnya hadiah orang bagi kan. Tapi yang lagi penting, bagaimana kita menjaga, meraih dan menghargai hadiah tersebut. Betul? Agama ni hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting Nabi nak bawa hadiah ni, agama ni. Tapi yang lagi penting, macam mana kita menyambut dan menjaga hadiah yang bernama agama. Jadi nak faham kata, bila tuan-tuan mai ni, inilah contoh. Ustaz, kami dah tak ada Nabi untuk didengar kuliah. Kami dah tak ada Nabi untuk disokong. Kami dah tak ada Nabi untuk hadir. Kami dah tak ada Nabi untuk dilihat. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami ada program-program yang berkaitan dengan Nabi untuk kami support dan hadir. Maka ini dia yang termampu kita buat. Nabi sebut aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling aula, yang paling first class, VVIP di padang mahsyar siapa tuan-tuan? Orang yang Nabi boleh kenal dia. Sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, macam mana engkau nak mengenali umat-umat engkau yang geng-geng jelutung ni? Geng-geng den jelutung. Geng-geng nasi kandang, Amir jelutung. Amir kan? Den. Macam mana engkau nak mengenali umat-umat engkau ni? Sedangkan engkau tidak pernah hidup sezaman dengan mereka. Sedangkan mereka pun tak pernah hidup sezaman dengan engkau. Ini contoh. Sayyidina Abu Bakar pernah bagi soalan kat Nabi. Betul? Betul juga tuan-tuan. Tuan-tuan pernah fikir tak? Macam mana kita nak kenal Nabi di padang mahsyar? Di padang mahsyar, tuan-tuan kenal tak Nabi? Kalau tanya saya pun tak tahu. Walaupun tok guru alim ulama macam mana pun, kita tak kenal yang mana satu Nabi. Yang mana satu Nabi Muhammad. Lalu di padang mahsyar, kita tak tahu. Putih, handsome. Semua ramai orang putih, handsome. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ni? Yang mana satu Nabi ni? Tuan-tuan, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak kenal? Itu adalah Nabi Muhammad di padang mahsyar. Sahabat, mereka tahu, ni kami pernah hidup sezaman. Kita macam mana tuan-tuan? Sebab tu pernah disebut dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi wasallam, ada tanda dan ukuran macam mana Nabi kenal di padang mahsyar. Orang yang paling VVIP di padang mahsyar adalah orang yang bila Nabi boleh kenal dia. Tuan-tuan. Tak ada ayat dan tak ada kejayaan yang paling tinggi di padang mahsyar melainkan kita boleh dikenali oleh Nabi. Itu klimaks lah. Tak ada lah. Tak ada kebahagiaan yang lain. Sebab apa? Sebab bila Nabi kenal kita, syafa'atul uzma, confirm Nabi tarik tangan kita masuk syurga, itu je. Betul tak tuan-tuan? Ni yang geng uniform ni geng mana? Jersey ni. Dia bila coach, dia pantang tengok orang pakai uniform. Ni geng bola lah. Hampa bola buat bola? Tak buat. Sebab lagi dah selingan bola tau. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah, ini nak beritahu bahawa di padang mahsyar, antara orang pertama yang Nabi kenal, syarat nak Nabi kenal, aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak sebut nama Nabi. Orang yang paling banyak dengar cerita Nabi. Aktsaruhum alayya salatan. Ini. Sebab tu tujuan kita buat hijrah. Kita buat maulid pasal Nabi. Sebab apa? Sebab nak bagi Nabi kenal. Tu je. Macam mana cara nak bagi Nabi kenal? Dengan cara banyak sebut nama Nabi, banyak sebut pasal Nabi, banyak dengar pasal Nabi. Maka itu syarat pertama untuk Nabi kenal. Boleh faham? Yang kedua, Nabi kata, di padang mahsyar nanti ada umatku yang wajahnya Allah akan putihkan. Kesan daripada dua benda. Siapa yang di padang mahsyar nanti ada dua benda ni dia buat di dunia, maka di padang mahsyar Allah akan buat aku kenal hamba aku. Dan wajahnya akan putih bercahaya. Yang pertama, orang yang suka memperbaharui wuduk. Ni antaranya. Siapa yang suka ambil wuduk, sat-sat wuduk. Abatai semayang, wuduk. Kentut, sat ambil semayang. Ambil semayang, sat kentut. Itu pemurah kentut nama dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila dia suka berwuduk, orang macam ni, di padang mahsyar, dia akan sentiasa
bercahaya dan Nabi kenal ummati, 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 ummati. Ishfa'lana, 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 ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Sebab apa? Wajah kami kelihatan bercahaya, kesan daripada berwuduk. Anak-anak nak main sekolah, mak pesan, abang, ambil semayang tak pergi? Ayah-ayah nak pergi kerja, nak drive, ambil semayang tak pergi abang? Makcik-makcik nak masak, makcik-makcik ambil semayang tak pergi? Saudara Muhammad. Ini contoh paling mudah untuk dikenali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makcik-makcik nak tak putih bercahaya di padang mahsyar nanti Nabi kenal? Nak ah? Kalau nak buat tangan macam ni, ikut saya, makcik je, pakcik tak payah. Buat tangan macam ni, ikut saya, ikut saya. Jangan ingkar, saya ustaz, okey? Kita letak tangan di pipi, okay, ikut saya. Berwuduk, berwuduk, sekali lagi. Berwuduk, berwuduk, barulah putih. Macam tu, okey? Alhamdulillah. So tak payah pakai produk keputih pun tak apa, ambil wuduk je. Boleh tahu tu? Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Okey. So nak cerita tentang hijrah ni, tuan-tuan, tajuk kita sebahagian daripada apa yang saya nak share ni, tuan-tuan. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, okey, duduk di Palestin, dah berhijrah daripada Iraq, Faddam Aram. Dalam surah Al-Anbiya diceritakan Nabi Ibrahim Allah pindahkan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim pindah meninggalkan Iraq, duduk di Kanaan Palestin. Wahai Ibrahim, do you love your hometown? Yes, I love. Kamu sayang tak tempat tinggal tanah tumpah ni? Sayang. If you love, you have to live. If you want to alive, you have to move. Apa maksudnya, tuan-tuan? Kalau kamu sayang, kalau kamu cinta, kamu kena tinggalkan. Contoh, anak-anak dan adik-adik. Sayang tak tempat tidur bantal busuk? Sayang tak? Siapa ada bantal busuk kat tangan? Hampa tak ada bantal busuk ah? Oh, hidup kalau tak ada bantal busuk ni, baik mati. Oh, baik mati tu pun. Tak bermakna hidup tak ada bantal busuk. Balik lagi hampa pergi cari. Kalau tak ada, balas jiran sebelah. Hidup kena ada bantal busuk, itu nikmat menjadi anak, menjadi pelajar. Jadi Allah kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang lena berselimut, kalau hampa sayang, lena hampa tu bangkit, kum. If you love, you have to love. You have to live. Sayang ilmu, sayang sekolah, sayang cikgu, sayang masa depan, tinggalkan tempat tidur, tinggalkan bantal busuk, tinggalkan katil, tinggalkan selimut. Allah suruh bangkit. Hijrah, meninggalkan tempat yang selesa. Itu yang pertama. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam kita malam ni lah. Kan? Kita buat program, maka Allah kata, balik rehat tak cukup. Balik kerja tadi. Tak ada rehat lagi ni. Tapi Allah kata, if you love, you have to live. Kita pun tinggalkan tempat rehat. Tinggalkan rumah. Kemai duduk kat bawah. Ni bukan selesa ni. Selesa tak? Ha? Selesa ke tak selesa? Macam saya, okay, duduk di atas, duduk di bawah. Tuan-tuan, duduk atas kursi dengan duduk bawah macam tuan-tuan ni, yang mana lagi selesa? Duduk di atas kan? Betul? Sebab apa? Duduk di atas boleh goyang-goyang macam ni kan? Cuma tak boleh masaj kursi ni. Tapi kalau tanya saya, duduk di bawah dengan duduk di atas, jawapannya, duduk di bawah lagi selesa. Sebab apa? Sebab duduk di bawah boleh lena. Nikmat dia boleh lena. Penceramah ni mengantuk macam mana pun tak boleh lena. Tama-tama yang surau macam ni ada banyak tiang, betul lansir-lansir macam tak nampak, belakang macam lampu boleh tutup kan. Ya Allah, sur sangat. Saya teringat kuliah subuh saya di belah Padang Serai. Dia buka lampu tang ni kan. Hak lain semua gelap. Dah lah kuliah subuh, hujan pula kat atas. Tahap kesuran dan tahap kehilingan. Aku healing sampai pagi tak balik. Memang tak balik sungguh. Sedang-sedang pukul 9, kuliah duha. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedang-sedang, ya Allah Ustaz, ceramah Ustaz dia tak rasa Ustaz, 2 jam dah tak rasa langsung. Memang hang tak rasa pada korang hang dah hang lena. Saya teringat di Sabah, ada seorang YB, ni tak ada kaitan dengan pilihan raya. Saya ceramah 2 jam.
di kawasan Bajau. Mangan kau mangan asal kurung-kurung. Tempat saya ni lah. Saya Allah izin sempat menguasai 4 bahasa. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kalau sampai saya balik ke Semenanjung ni, IKIM telefon minta saya handle satu slot bahasa asing di Radio IKIM. Waktu tu ada slot bahasa asing, Bugis, Bajau, Idaan, Suluk. Jadi saya akan ke udara di on air di IKIM waktu tu. Ni 2011 lah awal-awal saya balik. Dia seminggu sekali DJ akan tanya, ditemu bual perkataan asas bagaimana untuk bercakap dalam bahasa Bugis dan Bajau. Itu kesan lah 6 tahun saya berada di Sabah. Sampai sekarang alhamdulillah lah sempat walaupun taklah semua saya ingat. Tapi kalau saya turun di keluar surah Sabahnya. Kalau saya turun di Sabah, slang saya akan bertukar. Jadi kalau siapa yang nak dengar ceramah Ustaz Manis dalam bahasa Bajau, kena follow saya. Hari tu saya kuliah di Masjid Bandaraya, Kota Kinabalu. Masjid tip-top juga lah. Masjid kedua, bawah sikit, lepas Masjid Negeri Sabah. Ada geng rombongan daripada Hashim Yahya. Geng Korea Hashim Yahya. AJK dia pun nak pergi Kundasang. Mes semayang maghrib. Tengok-tengok kuliah, subuh. Saya kuliah subuh. Datuk pengerusi Masjid Mai, ada sekali. Tengok-tengok geng-geng Hashim Yahya Mai. Ustaz, di Penang pun Ustaz ada, sini pun Ustaz ada. Dia ada beranja pun Ustaz. Dia tak sangka. Saya pun tak sangka jumpa mereka kat situ. Kami dengar ceramah Ustaz, tak dengar ayat, tak bunyi langsung nasi kandang Ustaz. Sebab apa? Sebab bunyi Sabah. Kawasan tu kawasan Bajau. Okey, nak ceritanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penghijrahan ni cerita dia ketika mana Nabi Allah Ibrahim duduk lama, kita kena tinggal benda yang hak selesa tu. Tuan-tuan duduk tadi pun tuan-tuan kena tinggal rumah, tinggal rehat. Nabi Ibrahim duduklah setia, selesa, bahagia di Palestin. Allah kata, you have to move. Maka Nabi Ibrahim pun tinggal. Nak ke mana? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in wa Ibrahim, bawa anakmu Ismail, bawa istrimu Hajar. Ke mana? Ke tempat yang engkau tak tahu, tapi aku telah rancang yang terbaik padamu. Nabi Ibrahim pun bawa lah 1,500 km naik unta, degedum. Naik unta. Tiba-tiba biwadin ghairi zar'in, sampai di satu titik yang Nabi Ibrahim pun tak tahu. Tengok tuan-tuan, tempat itulah hijrah Nabi Ibrahim, lahirnya Kaabah dan Mekah. Tempat Kaabah hari ni hasil daripada hijrah Nabi Ibrahim. Tanpa hijrah, tuan-tuan takkan boleh pergi buat umrah dan haji. Tu saya kata, orang lain yang teruk, kita yang terima hasil. Kita duk pergi sedap umrah, duk pergi beli air zam-zam lah, kacang cerdik lah sebagainya, pergi Mekah. Bukan kita yang berusaha menghasilkan umrah. Yang bersusah payah, berhijrah, sampai terbinanya ibadah haji dan umrah adalah Nabi Ibrahim. Tapi yang terima nikmat kita. Boleh faham? Contoh paling mudah yang saya suka bagi, Tok Wan tanam pokok musangking. Tanam, bagi macam tanam, tiba-tiba musangking tu pun berbuah. Bila musangking berbuah, sampai zaman cucu nak makan. Bila cucu nak makan, cucu pun makanlah. Elok nak makan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga sedap tak sedap nak bagi tahu, sehingga menjilat jari kaki. Bukan lagi jari tangan, lagi jari kaki tu. Dia angkat kaki dia. Nak abang tak sedap sangat. Mak, siapa yang tanam musangking ni sedap sampai jilat jari kaki ni? Mak tak tahu dah siapa tanam? Tok Wan hang tanam. Sebelum cucu makan tu, sehari sebelum hasil terima nak rasa buah best yang pertama, Tok Wan meninggal. Tok Wan hak tanam tu meninggal, tak ada rasa nikmat dan hasil. Bila anak sedap, hak sedap tu cucu. Mak kata, tahu tak siapa tanam ni? Mak kata, ni almarhum Tok Wan hang yang tanam. Cucu yang sedap, Tok Wan yang teruk. Tok Wan yang teruk, cucu yang sedap. Maksudnya apa? Itulah perumpamaan kita hari ni. Agama bukan kita teruk, bukan kita hijrah. Kita hak sedapnya, terima hasil. Orang lain yang teruk. Macam itulah perumpamaan dia. Kita makan hasil, cucu rasa sedap, tapi yang teruk adalah Tok Wan. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh dalam surau kita. Selesanya kita main sujud, duduk aircon.
Kan? Sampai kau boleh lena lah. Dia bukan kelemahan. Cabaran bila surau dan masjid bila selesa sangat, dia confirm lena. Bukan setakat lena, tapi dia mai daripada rumah tu, orang masuk masjid baca Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaab rahmatik. Tapi dia masuk masjid surau, doa dia lain, bismikallahumma ahya wa amut. Memang niat masuk sembahyang Jumaat tu bismikallah. Sebab apa? Sebab parking aku hampa jangan kacau. Bawah aircon, kipas, bawah aircon, bawah kipas, atas kapet baru. Memang lena. Tepi tiang, sandak, package. Jadi doa masuk masjid tak baca dah. Bismillah tu daripada pejabat, dia baca Bismillah. Memang niat nak lena. Sebab apa? Sebab selesa sangat. Tapi sebab apa tuan-tuan, yang sedap tu kita. Yang teruk siapa? AJK. Betul? AJK ni tahan malu, tahan maki. Sebab apa? Nak pergi cari duit. Sebab nak bagi kita selesa. Yang teruk tu jawatan kuasa. Hak sedap kita. Betul tak? Sebab itulah kita kena berterima kasih kepada jawatan kuasa. Nasi ayam, nasi kerabu. Abang jawatan kuasa, I love you. Boleh tahu tu? Siapa lagi tuan-tuan kalau kita tak mau angkat dan kita tak backup jawatan kuasa? Betul tak? Jadi saya rasa kita lah sewajarnya. Sebab dia ada kaitan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sebut babak jawatan kuasa ni, kita kena sokong betul-betul. Bukan senang nak jaga buat pengurusan pengimarahan. Nak kontak ustaz, nak susun jadual. Nampak mudah. Macam tadi saya kata, kita hanya terima output dan hasil. So kalau kita tak mau bersusah, jangan halang orang nak bersusah untuk agama. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah. Jadi okey. Permulaan kisah hijrah ni tuan-tuan, ketika mana Nabi Muhammad SAW duduk di Mekah is around 53 years. Okey, tuan-tuan dah dapat dia punya rangka utama kita, tajuk kita. Bila sayang, bila cinta, Allah kata Nabi Ibrahim, tinggalkan anak, sayangkan anak. Sayangkan anak, tangan-tangankan, sayangkan isteri. Sayangkan isteri? Makcik jawab, makcik. Tinggalkan. Sebab itulah makcik, suami yang jarang tinggal isteri, maksudnya dia tak berapa sayang bini dia. Boleh? Teori tu. Boleh Jadi makcik sekali lagi, bagi tahu pakcik. Ni ayah hang pilah mana-mana malam ni tak payah balik rumah. Sebab ustaz kata jarang tinggal bini tak sayang. Pilah mana-mana malam ni tinggal tak apa semalam. Jangan balik rumah bini baru sudah. Sudah. Pi mana pun tak apa. Jangan balik rumah bini baru sudah. Suami kata, bini kata. Jadi, siapa yang sayang ni dia tinggalkan. Tapi tinggal kerana agama. Bukan tinggal saja-saja. Okey, muslimin dan muslimat, Nabi Ibrahim hijrah, Mekah terhasil. Nabi Muhammad hijrah, Madinah terhasil. Tanpa hijrah, tuan-tuan, kita pun tak akan rasa nikmat cantik pi selfie depan Masjid Nabawi. Betul tak? Tapi hak seteruk yang susah siapa? Nabi Muhammad. Sampai hampir dibunuh. Terbinanya Masjid Nabawi. Muslimin dan muslimat, cerita hijrahnya, starting point dia kat mana tuan-tuan? Dia bermula dengan, tadi saya sebut awal-awal tadi, siapa yang berniat nak buat benda baik, kena ready untuk ditentang dan diserang. Yang tu. Jadi Nabi Muhammad 53 tahun tuan-tuan duduk di Mekah. Nabi cari tempat untuk membina daulah. Nabi asal dia, niat dia, nak bina Mekah sebagai negara Islam kat situ. Kerajaan Islam, negara Islam, nak buat di Mekah lah tempat tidur dia. Tempat tanah tumpah darahnya. Itu niat asal Nabi. Agenda asal. Tapi tuan-tuan, di Mekah ni, Islam dah rosak. Di Mekah ni, bangsa dah rosak. Sebab apa? Sebab mereka menyembah tokong atau berhala yang dibuat oleh tangan manusia. Lata, Uzza, Manat, Hubal. 360. Keliling masjid. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Kita tak boleh bayang. Siapa orang Pulau masih ingat sejarah lama? Sejarah hitam yang pernah berlaku. Tahun berapa? Berlaku pergaduhan besar. Yang isu tokong dengan Kampung Rawa kan? Masjid dengan tokong. Tokong Hindu. Saya sebut ni bukan nak menghangatkan kembali. Nak kaitkan kita pernah berlaku pergaduhan, hampir berbunuh-bunuhan. Tuan bilang 90-an dan awal 2000-nya tu kan. 98. Sebab apa? Sebab berhala dan masjid sangat dekat. Tuan-tuan, poin saya nak bagi tahu apa ni? Kalau baru satu
sokong macam tu dah menyebabkan kita hampir bergolak bergadai, tuan-tuan. Bayangkan, ini bukan 360. Tuan-tuan bayangkan. Tepi surau kita ni 360 keliling. Can you imagine? Macam mana Nabi nak hadap ni? Macam mana Nabi nak handle dan tackle? Punya runtuh dan luluhnya perasaan seorang Nabi melihat 360 di keliling Kaabah yang sangat suci. Sedangkan Allah perintah Nabi untuk wayuzakihim, menyucikan Mekah daripada sebarang penyembahan, kemusyrikan. Tapi Nabi tak berjaya. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, umpama kereta. Kereta ni, ataupun kita ambil phone lah. Contoh paling mudah. Phone kita mahal sebab apa? Bukan sebab casing. Okey, sajalah angkat nak abang tak beli tadi. Okey, angkat bila kan. Harga apa tak buang ni. Walaupun beli kat Maidinnya. Okey, nak bagi tahu bahawa phone kita mahal bukan sebab casing, bukan sebab benda luar. Bukan sebab cover. Tapi mahal sebab apa tuan-tuan? Sebab operating system, sebab RAM, sebab hard disk, sebab benda dalam, sebab software. Yang tak boleh dipegang, tak boleh disentuh, yang tak nampak, benda tu yang menyebabkan phone kita mahal. Padahal ada phone yang lagi kecil tapi lagi mahal. Sebab apa? Operating system dia. Apa maksudnya tuan-tuan? Agama ni dia ada hardware, dia ada software. Dia ada barang luar, dia ada barang dalam. Kereta pun sama juga. Dia ada body kit, dia ada body, dia ada features, dia ada dashboard, dia ada enjin. Benda mahal itu dalam. Betul tak tuan-tuan? So kalau kereta tu rosak hardware, rosak body, rosak bumper, yang tu murah je. Tapi kalau carburetor, kalau piston, kalau leaking, kalau benda enjin, tu 3-40 ribu. Benda dalam tu mahal. Jadi agama Islam ni ada hardware dan ada internal dan external. Ada hardware dan ada software. Tuan-tuan hidup di flat ni tuan-tuan. Flat ni kita panggil physical. Ini kehidupan berjiran. Ini adalah hardware. Bagaimana hardware kita nak jadi mahal? Mahal sebab ada pengimarahan, ada jadual, ada penyusunan. Kita kata surau Nurul Ihsan ni dihidupkan betul-betul. Menyebabkan kehidupan di mutiara idaman ni memang betul-betul mutiara dan memang betul-betul idaman Allah dan malaikat. Allah kata, tempat ni malaikat kata, geng-geng flat ni memang, ni flat ke apartment? Apartment. Atas sikit pada flat kan? Tak mengaku nampak cik. Nampak je. Tak apalah, tak apa, lebih kurang je. Okey, apartment. Kan nak panggil kondo. Kondo lah, tak panggil kondo juga. Kita upgrade malam ni, upgrade ha? Amin. Mana takut dapat kerajaan baru ni. Okey. Tukar kondo tu Amin, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Andailah saya dipilih menjadi yang berhormat kawasan ini, insya-Allah harga nasi kandang akan turun, tuan-tuan. Amin. Nasib baik tak tepuk tangan Ni kawasan Jelutong kan? Berani Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi, apa yang menyebabkan kawasan kita ni mahal? Sebab internal, sebab spiritual. Sebab tuan-tuan berjaya mengimarahkan surau, menyebabkan kawasan ni hardware-nya cantik. Tuan-tuan pandai jaga enjin, kereta tahan lama. Betul? Jadi agama ni, barang dalam, iman, akidah, tauhid, kena mahal. Barulah Islam bertahan lama. Tapi Nabi tak berjaya, Allah tak izin nak bina tauhid. Barang software tu tak boleh bina sebab Mekah orang semua berhala. Itu benda internal, dalam, iman. Jadi bila benda rosak dalam dan luar, tak boleh buat apa dah. Condemn terus. Total loss. Bila total loss, nak buat apa? We have to move. We have to live. Itulah jawapan dia. Maka Nabi kena cari circle dan vibe baru. Nabi kena cari kilang baru, body baru, tempat baru. Akhirnya Allah kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'a. Barang siapa yang berhijrah, meninggalkan apa yang dia suka, dia cinta, dia selesa kerana Allah dan agama. Barang siapa yang berhijrah sungguh-sungguh dengan iman dan jiwanya, maka dia akan diluaskan rezeki yang tak disangka-sangka. Akhirnya tuan-tuan, siapa sangka tanah yang hanya tandus, gersang, kosong, kering,
yang dulunya hanya kubur orang Kristian dan Nasara, tiba-tiba terbinanya menjadi Masjid Nabawi, masjid yang sangat indah, yang cantik, masjid yang kedua tercantik di dunia selepas Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab hijrah. Siapa sangka? Nabi pun tak sangka. Ya Allah, sedih meninggalkan Mekah. Allah ganti. Sebab tu tuan-tuan, Allah ambil nikmat, Allah tarik nikmat Mekah daripada Nabi. Kena tinggal Mekah, sayang kot. Dalam peristiwa hijrah tuan-tuan, sampai ke Juhfah 180 kilometer. Sampai ke checkpoint yang bernama Juhfah, Nabi pusing ke belakang, menangislah air matanya di jendela, kesayuan mengenangkan Mekah dalam kejauhan. Menitis air mata Nabi. Turun Jibril. Limadha yabki ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Wahai Jibril, aku terkenangkan memori episod suka duka, kenangan mengulik jiwa, kenangan mengusik jiwa sepanjang 53 tahun lamanya aku duduk di Mekah. Air mata menitis. Tuan-tuan pun, kalau tuan-tuan pindah, tuan-tuan kita duduk lama. Katalah tuan-tuan duduk lama kat sini 20 tahun, 30 tahun, dah kenal rapat macam adik-beradik, jiran, tetangga. Tiba-tiba nak kena pencin, nak kena pindah. Ikut anak, Sallallahu Muhammad. Ikut suami baru, ikut bini baru, pakcik. Bila kita kena pindah, tuan-tuan, apa berlaku? Ya Allah, punya hibah, berkat ni tak tahu nak kata sebab apa. Kiri kanan, adik-beradik, macam dah keluarga sendiri. Bagaimana apa yang dirasai oleh baginda Rasulullah SAW, tuan-tuan, tiba menangis dan menitis air mata Rasulullah. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Sabar wahai Jibril, Allah bersama engkau. Ada benda yang Allah nak bagi, Allah tarik 1, Allah bagi 10. Allah tarik 10, Allah bagi 100. Allah tarik 100, Allah bagi 1000. Sabar, relax. Tengok-tengok sungguh tuan-tuan, sampai di Madinah, orang hak tolak, hak tentang, hak ancam, hak serang, hak ugut Nabi tu, bila sampai Madinah, ya Allah, orang Ansar yang sambut Nabi, dia punya baik tu, ya Allah, berganda-ganda lebih baik daripada adik-beradik sedarah sedaging. Itu yang dikatakan Allah tarik 1, Allah bagi 10. So kita kalau hilang sesuatu, relax, buat bertenang. Ada benda yang Allah nak bagi. Saya pernah pengalaman peribadi. Satu hari tu saya tertinggal beg duit. Lepas tu saya bawa envelope. Adalah program apa. Tak tahu saya cerita bawa duit dalam envelope macam tu. Di BJ. Cerita lama. Sallallahu Muhammad. Ni cerita dah balik dari Sabah dah. Saya pun pergi minum dekat Maidin. Dalam kurungan memang nama sebenar. Okay. Minum Maidin BJ. Bayarlah duit tertarik. Bayar buat keluar. Dalam sampul tu semua 50. Nah, abang tu duit banyak sebenarnya. Yang tu je point dia. Okey, bayar, tarik 1, nak bayar, tarik, bawa pula sekeping note 50. Beg duit tertinggal, ada envelope je. Jadi tak apalah, mungkin Allah nak tunjuk sama kot. Orang nak tunjuk kata duit banyak lah. Lepas bayar, saya tak ingat saya tak mana envelope tu. Lepas tak sampai 15 minit, saya sedar, envelope aku kat mana ni? Saya pun pergi tanya abang kaunter tu. Tak tahu ada ke tak ada lah dia punya kaunter tertarik tu. Maidin BJ. Abang nampak tak saya? Betul dia, saya nampak abang ustaz pegang envelope tadi. Cuma lepas bayar tak tahu kat mana. Saya rasa sama ada saya masuk balik dalam poket ataupun tidak. Ringkaskan cerita, cari memang tak ada. Dalam tu saya rasa, saya tak kira. Tak kurang daripada RM800. Tak apalah. Saya time tu, walaupun saya terima, ya Allah, memang Allah nak ambil nikmat aku RM800 ni. Tak tahulah, mungkin lebih. Saya minum dengan penuh tenang, relax. Saya memang, tak tahulah Allah bagi kekuatan. Tak ada takut, tak ada gabra, tak ada apa. Relax, tak apalah. Dah tak ada rezeki, saya sebut macam tu kan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, minum peminum, cari jugalah, ikhtiar kan. Walaupun tak nak sedih sangat. Cari-cari tak ada, tak apalah. Ya Allah, aku redha, memang tak ada. Allah kata tak ada. Allah kata kun, fayakun. Saya balik dengan penuh ketenangan, tak apalah. Tinggal cerita tu. Lepas seminggu, ada benda yang ada satu peristiwa, akhirnya nilai yang peristiwa tu yang sepatut saya dapat tu Sallallahu Muhammad 800. Tiba-tiba tuan-tuan Sallallahu Muhammad adalah benda peristiwa seumpamanya, tiba-tiba saya cek duit yang saya dapat tu 1,600. Saya kata
Encik, ni terlebih 800. Dah tak Ustaz? Ini memang rezeki Ustaz. Saya hilang 800. Allah bagi 1,600. Dalam tempoh seminggu tuan-tuan. Ni saya sebut ni bukan nak cerita bermain dengan duitan. Tapi nak point kata bahawa siapa yang redha, yang relax, yang jangan panik Ustaz. Allah tarik satu benda, Allah akan bagi double. Sallallahu alaihi wasallam. Itu benda. Baru ni saya bawa mak ayah saya pergi umrah. Sepanjang saya bawa jadi mutarif ni, pernah je bawa ayah dan sebelum ni. Cuma tak pernah ayah dengan mak serentak ikut, saya tak pernah. Ada yang mak ikut, ada yang ayah ikut dan seumpamanya. Tiba-tiba satu hari ni saya bawa, baru ni, bulan 12 tahun lepas. Lepas balik tu yang dia katakan, siapa yang membahagiakan, menghijrahkan rasa kedekut, rasa berkira pada mak ayah dia ni, terutamanya bawa mak ayah pergi umrah pula, Sallallahu alaihi wasallam. Balik pada tu tuan-tuan, saya tak tahu Allah buat apa kat saya. Dia punya rezeki ni memang non-stop. Saya tak boleh nak sekat. Saya kata, inilah janji Allah. Siapa yang bahagiakan mak ni, memang syurga, kita kata syurga atas darat. Syurga di dunia Allah petunjukkan syurga. Ni anak-anak dan adik-adik dengar elok. Sallallahu alaihi wasallam. So hijrah untuk anak-anak, jadi apa pun, mak ayah jangan tinggal. Sebab itu kuncinya, kunci rezeki dan kunci syurga kita. Sebab tu tuan-tuan, cerita hijrah ni, bila saya kata, di Mekah dah tak boleh buat apa, selamat dah. Allah kata, Muhammad, you have to move. Akhirnya Nabi hijrah. Nabi bawa diri. Ketika itulah tuan-tuan, poin yang seterusnya saya nak kongsi ni, sebenarnya Allah bukan nak uji Nabi, sebab Nabi tak perlu diuji. Sebab apa? Nabi ni sifat dia, al-iman yazid wala yankus. Iman Nabi ni naik bertambah, takkan berkurang. Hang buatlah macam mana pun, Nabi takkan minta letak jawatan disebabkan ujian. Tak ada Nabi dalam sejarah minta borang pencin awal. Tak ada. Disebabkan ujian. Betul? Muslimin dan muslimat, sebenarnya Allah nak uji apa? Allah nak uji siapa orang yang the real lovers, the real warriors and the real supporters yang duduk keliling Nabi. Hampa kata hampa sayang Nabi kan? Hampa kata hampa cinta Nabi kan? Mana? Hampa kata hampa sokong jawatan kuasa kan? Nampak tak? Sekali lagi, kita point jawatan kuasa. Biar malam ni, jawatan kuasa balik tidur, teriak dengan ayat mata. Ustaz dalam ramai penceramah, Ustaz seorang yang puji kami, hak lain semua kutuk. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hampa kata hampa sayang Nabi. Mana sokongan hampa? Hampa kata hampa sayang jawatan kuasa. Patutnya bila, contoh saya kata, ni kalau surau di masjid lah. Bila Tok Imam AJK kena hantam, yang pertama, mana satu jemaah yang bangkit membela? Mana? Siapa yang buat tahanan ke Tok Imam? Tok Imam duduk belakang saya, Tok Imam. Jadi apa pun, Tok Imam kena dulu. Silap. Tok Imam, jadi apa pun, Tok Imam duduk belakang saya. Biar saya bela. Ini contoh orang yang bela. Nabi jatuh, Nabi rebah, Nabi kena baling batu, tuan-tuan. Allah nak tengok siapa ni orang pertama ni. Ketika itu dia datanglah anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Datanglah Qaswah, unta. Unta, binatang yang bersifat kemanusiaan. Tiba-tiba kita ni ramai manusia yang bersifat kebinatangan. Ni ayat mahal ni. Contoh kena ambil benda tu. Ramainya zaman Nabi, banyaknya binatang yang bersifat kemanusiaan. Bila tengok Nabi, jatuh cinta. Tapi kita ramainya manusia yang bersifat kebinatangan. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak dan adik-adik. Okey. Jadi, ketika Nabi nak jalan, unta yang binatang pun mai support Nabi. Takkan biarkan Nabi jatuh. Takkan biarkan Nabi rebah. Sebab tu saya kata, pengalaman kisah hijrah ni, yang kita boleh ambil. Ketika mana? Saya sebut 2 minggu lepas. Sallallahu alaihi wasallam. Di Sungai Petani, dalam khutbah. Tuan-tuan boleh pastikan, tuan-tuan, anak yang ada di sisi, di tepi, tuan-tuan, anak lelaki. Ketika ayah lapar, anak mana yang pertama, yang mula-mula sampai untuk menyuapkan, untuk belanja ayah dia makan. Ketika mak dia sakit, 13 orang anak. Anak mana yang mula-mula sampai untuk hantar anak mak dia pergi ambulan? Anak mana? Ketika mak dia teringin nak makan shell out, contoh. Mak teringin nak makan shell out, order Grab habis. Tak apalah kalau tak ada shell out, Petronas out pun tak apa. Petron out kan, BHP pun tak apalah. Yang penting out lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, pernah tak kita rasa kita teringin nak makan shell out, tiba-tiba anak telefon. Mak, siapkan mak, ni check on the way balik dah. Nak balik pergi mana? Ni,
nak ajak mak kita pergi makan shell out tepi laut. Sallallahu alaihi Muhammad. Mak kata, tuan-tuan bayangkan, bila kita teringin nak makan, tiba-tiba anak minta dia menunaikan hajat kita yang baru 2 saat, baru terlintas ni. Anak dah minta. Anak dah tunaikan. Apa yang tuan-tuan rasa? Ya Allah, sejuklah perut mak beranak kan hang. Rasa macam nak beranak seorang lagi. Walaupun baru umur dah 70, tak apalah. Semangat punya pasal. Tak apalah, nanti mak sembang dengan pak hang. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu bahawa kata apa ni? Bapa orang, ayah yang boleh pastikan ketika kita bergelar jenazah, ketika kita jatuh, ketika kita atas wheelchair, bapa orang anak lelaki yang boleh tolak ayah dia. Siapa yang pernah picit kepala ayah dia? Angkat tangan. Siapa yang pernah picit kepala mak dia bila mak dia sakit? Anak-anak, adik-adik, angkat tangan. Tak pernah. Tak pernah picit kepala mak. Siapa yang pernah picit kepala bapa? Kasar pula kepala bapa, ha? Kepala ayah. Kepala bapa punya jangan kasar. Tapi samalah. Penang panggil bapa kan? Kepala ayah. Pernah? Masya Allah. Siapa yang tidur dengan mak dia semalam? Anak-adik, anak-anak. Tak ada? Siapa yang tidur dengan mak? Bagusnya. Siapa yang tidur dengan ayah dia semalam? Ayah pun tak berani, ya? Okay, siapa yang ayahnya tidur dengan mak dia semalam? Orang pun tak tahu, ha? Yang kat tangan hampa skodeng pak hang apa? Ayah tidur dengan mak mana? Mak mana? Macam soalan tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat nak beritahu bahawa ni dengar elok apa pesanan ustaz. Pelajaran daripada hijrah. Sebut ke ayah sallallahu alaihi Muhammad. Saya bila khutbah kat Sungai Tani baru ni, ada soft yang ketiga. Bila saya sebut dalam khutbah, tiba-tiba saya nampak anak lelaki ni mungkin dalam sekolah menengah lah kot. Dia punya teriak ni, dia pegang genggam tangan ayah dengan ayah dia. Genggam tangan ayah. Saya kata apa? Apakah tuan-tuan pastikan anak-anak yang berada di sebelah tangan dia yang akan memandikan jenazah tuan-tuan ketika tuan-tuan rebah bergelar jenazah. Sedangkan tangan tuan-tuan adalah tangan pertama yang memandikan dan basuh berak dia. Dia pegang genggam tangan ayah dia, air mata teresak-esak. Sebab tu saya nak pesan pada anak-anak dan adik-adik ni, jadi apa ke ayah? Jangan tinggal ayah. Ayah jatuh, ayah rebah, berebut. Alung, angah, 5-6 orang kita ni jadi apa? Berjanji, jangan tinggal ayah. Jangan tinggal mak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini perjanjian. MOU kita dengan ayah dengan mak. Boleh tak anak-anak? Boleh anak-anak? Sebut amin. Kuat-kuat. 1, 2, 3. Sebagai tanda doa. Muslimin dan muslimat. Itulah nilai hijrah yang kita nak capai. Okey, ketika Allah kata, wahai Muhammad, you have to leave. Akhirnya Nabi tinggal, tuan-tuan. Benda yang kita sayang. Benda yang Nabi berat nak tinggal. Sampai di Madinah, sebelum kita berakhir, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi perlu cari, saya kata apa tadi? Nabi perlu cari circle baru. Nabi perlu cari suasana baru. Nabi perlu cari rumah tangga baru. Sebab apa? Sebab di Mekah dah rosak. Eksternal dan internal. Orang Mekah semua dah hanyut. Rosak. Semua berhalang. Tak boleh selamat dah. Akhirnya tuan-tuan, Nabi bina kekuatan. Yang orang Madinah pula dengar kata Nabi nak main. Dia pun tak pernah tengok Nabi. Orang Madinah, Yatrib, dengar kata, Muhammad on the way. Muhammad on the way. Seronok, ada yang naik atas pokok, ada yang naik atas rumah. Tak sabar nak tengok Nabi. Sebab tak pernah tengok kehansaman, kemanisan, kecomelan, ketafan, kesaduan, kehebatan, kemuliaan seorang Nabi. Sehingga akan disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Nabi berangkat penghujung Safar, Nabi sampai pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nabi sampai kat mana tuan-tuan? Nabi sampai di kampung pertama. Siapa tahu nama kampung tanah pertama yang Nabi pijak setibanya Nabi sampai di Madinah? Siapa boleh jawab? Hadiahnya malam ni makan nasi kandak bertentang mata dengan Ustaz Manis. Maksudnya tuan-tuan kena follow saya pergi umrah lah ni. Bab sirah masih fail ni. Bukan fail, tak apa nak dulu. Nabi sampai kat mana tuan-tuan? Satu kampung. Kampung ni namanya berada di Quba, Madinah. Okey, sebelum nak sebut nama kampung ni, sallallahu alaihi Muhammad, kan tadi saya kata, pada tanggal 8 Rabiul Awal, orang Madinah duk tunggu 2 minggu ni. Hari Nabi keluarkan dia 7 Safar. Daripada 1 Rabiul Awal, Nabi bergerak daripada Gua Sur.
1 Rabiul Awal, naik rumah ni manalah. Nabi ni tak main-main, tak sampai-sampai. Sampai petang, sampai malam, turun lena. Masuk 2 Rabiul Awal, mana tunggu lagi. 3, mana tak ada ni. Sampailah 8 Rabiul Awal, naik turun lena siang malam. Siang menanti, malam menunggu hadirnya Nabi yang dicintai. Menanti dan menunggu. Di sana hanyalah menanti, di sini hanyalah menunggu. Tunggu dengan penuh cinta. Sebab orang yang tunggu dengan cinta, yang lama terasa sekejap. Akhirnya pada tanggal 8 Rabiul Awal, tuan-tuan, nampaklah kelibat 2 orang. Saidina Abu Bakar dan juga Rasulullah dibayangi oleh sang mentari. Duha. Orang Madinah ni tengok Nabi sampai yang hak tak sabar menunggu, menyambut dengan cinta ni. Turun rumah, ya Allah, menyambut dengan satu alunan. Tala'al badru alaina semua. Min thaniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a lillah. Tu orang Penang bila bernasyid, dia tak tinggal slang Penang dia. Tala'al badru alaina mada'a hidah. Tak apa, identiti Penang kita kekalkan. Okey. Berkat dia pekat nasi kandang tu, dia tak tinggal slang dia. Tak apalah kan. Sama macam orang Kedah. Sama Kedah tu, dia tak tinggal slang dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, orang Madinah sambut dekat mana? Min thaniyatil wada'. Itulah nama tempat. Nama kampung. Sebab tu saya duk sebut banyak kali, tuan-tuan. Kita ni bila pergi umrah dan pergi ziarah, dah selesai dah ibadah umrah. Antara tujuan, antara misi penting nak pergi umrah tergedik-gedik ni pasal apa? Bila sampai di bumi Sirah, bila sampai di bumi Hijrah, bila sampai di bumi Mekah, Madinah, kita kena ketak-ketak tanya motor ustaz, kat mana tempat ustaz mana cerita tu? Kat mana tempat Nabi pijak? Kat mana tempat Nabi sujud? Kat mana tempat Nabi berdarah? Kat mana tempat Nabi jatuh? Kat mana ustaz? Kat mana? Itu soalan yang harus kita tanya. Ini sampai Mekah. Ustaz, kat mana dia jual jubah? Ustaz, kat mana kedai kejan cerdik? Dia sibuk dan kejan cerdik. Balik tak cerdik-cerdik pun. Kram tu lah. Kalau setakat pergi nak beli kejan cerdik, hampir Maidin sudah. Tak pergi Mekah. Maidin pun ada kejan cerdik. Betul tak? So, tuan-tuan pergi, tuan-tuan kena rasa nilai air mata, darah, tempat sirah. Sebab tu bila cerita saya, esok, alalang subuh ni, kita promo sikit. Boleh Siapa yang free esok? Esok saya khusus umrah bersama saya. Di Masjid Sungai Tiram. Tak kisah yang berniat ke tak berniatkan, yang daftar ke tak daftarkan, sebab dia sebahagian daripada kisah sirah dan hijrah. Jadi siapa berminat, siapa berhajat, siapa free esok, khusus umrah bersama saya 9 sampai 12. Cun-cun pula. Saya tak terlintas pun nak promo ni, tapi dah sampai sini sebab dah kawasan Penang esok kan. Saudara Dali Muhammad 9 sampai 12 Masjid Sungai Tiram. Esok kita akan buat simulasi sekali pergerakan tawaf dan juga sa'i. Jadi mungkin sebahagian daripada kisah sirah ni esok saya sambunglah. Kan sebab dia dalam ni 3 jam panjang sikit. Okey, sebab tu tuan-tuan, bila kita kena bila sampai sana, tuan-tuan kena cari titik point. Sebab tu kalau pergi dengan saya, kalau pergi umrah dengan saya, ada modul. Tuan-tuan tak boleh lena. Lena siap satu rotan. Tu dia. Garang yang tawif. Makcik, lena siap. Sebab apa? Ini tempat Nabi pijak. Ini tempat Nabi darah. Makcik kena turun. Makcik kena pijak. Makcik kena tulis. Makcik kena catat. Saya akan bagi satu modul. Adalah pelajar sekolah sikit lah. Adalah benda yang saya buat. Makcik tu kena pegang buku modul tu sepanjang pergi umrah ni. Supaya apa tuan-tuan? Saya tak mau tuan-tuan pergi sia-sia. Macam saya kata tadi lah. Kau setakat pergi beli jubah, setakat pergi ambil gambar, setakat pergi naik unta, baik tak payah. Itu hanya nilai sampingan. Dapat ada, tak dapat tak apa. Yang utama nak pergi pijak, nak pergi dengar cerita, nak pergi tengok, rasa, pegang tempat Rasulullah SAW.
Sebab tu, kalau dengan saya, modul tu kena tulis. Kat mana checkpoint yang saya cerita, di tempat sirah, di tempat hijrah, atas bas, semua perlu direkod dan didokumentasikan. Sebab apa? Bukan untuk saya. Sekurang-kurangnya, balik nanti tuan-tuan simpan modul tu. Bila anak cucu cerita, tuan-tuan boleh cerita kat sinilah, mak ni gambar dia. Inilah mak yang mak faham dah. Supaya tuan-tuan dalam minda jiwa ni, memang Rasulullah. Dia punya cinta Nabi, baru cinta Nabi. Sebab tu tuan-tuan, orang yang buat majlis maulid ni kadang-kadang, maulid kan, festival sunnah, bagus, tak ada masalah, kita tak bagus, kita support. Cuma kadang-kadang dia kosong, dia bukan tahu cerita pasal Nabi ni. Sebab tu, bab-bab ni, saya ingin mencadangkan, kadang-kadang kita perlu tambah baik, kualiti program maulid. Tapi ni pun nak promo juga. Malam esok, ni siang kan, khusus umrah siang. Malam esok, siapa free esok ada festival Pulau Pinang berselawat. Saya dengan Ustaz Jafri, malam besok di mana? Masjid Pajak Song. Di Dewan Masjid Pajak Song. Kalau tuan-tuan, ni pun saya akan bawa kisah sirah dan hijrah. InsyaAllah mudah-mudahan ada titisan air mata. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, malam di Pajak Song, siang di Sungai Tiram. Pergi dua-dua lah, package. Pajak Song di Kepala Batas. Seberang seberang Kepala Batas Jelutung. Silap. Rasa macam jauh kan? Saat malam tu. Tak apalah, pergi siang tu kita lah. Tengok live. Tapi tuan-tuan tak rasa lah feel tu. Dia cerita bab Nabi ni dia kena sampai. Dia kena tak boleh cerita lebih kurangnya. Dia tak boleh dengar YouTube. Dia kena duduk bersama. Itu kalau saya lah kan. Tak tahulah. Okey, jadi tuan-tuan, macam mana nak tutup ni? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi ketika Nabi sampai, orang Madinah tadi turun pokok, turun rumah. Muhammad dah sampai. Sebab kan dah 2 minggu Nabi duduk tunggu. Dia duduk tunggu Nabi. Sampai 8 Rabiul Awal, tuan-tuan. Turunlah semua, terjun pokok. Seronok sambut dengan qasidah Tola'al Badru Alaina. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, orang Madinah ni, antara betuh dan kelebihan mereka adalah mereka sempat tengok Nabi. Kita tak sempat, kita hanya sempat duduk dalam majlis Nabi lah. Sebab tu kalau boleh, tu saya kata, mana-mana majlis yang ada tentang Nabi ni, kalau boleh, try, usaha juga. Untuk cuba berada, seolah-olah kita berada bersama roh Rasulullah. Walaupun jasad tak sempat bersama. Sebagai persiapan dan persediaan untuk pergi umrah. Tadi saya nak cerita apa tadi ya? Bab umrah tadi. Bila sampai di umrah ni, modul tadi, yang saya kata tadi, tuan-tuan catat, tuan-tuan tulis, supaya tuan-tuan melekat. Jadi tuan-tuan duk rasa ya, Mekah Madinah tu tuan-tuan bawa balik. Tuan-tuan dapat rasa. Ada satu part, contoh macam atas bas ke apa kan, saya akan minta pakcik, terutamanya lelaki, bila sampai di tempat-tempat yang laluan Nabi, saya akan minta pakcik, lelaki terutamanya akan buka kasut. Sebab apa? Saya nak bagi rasa tuan-tuan pijak tempat yang Nabi pijak. Esok klaim depan Allah, ya Allah, kami tak sempat tengok, kami tak sempat ada bersama Rasulullah, tapi kaki kami pernah pijak tempat yang Nabi kami pijak, maka haramkanlah kaki kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Walaupun kaki kita dengan tapak kaki Rasulullah sudah terpisah 1434 tahun yang lampau. Sekurang-kurangnya kita sempat pijak tanah yang dipijak oleh kaki mulia yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata bab-bab ceramah bab hijrah, maulid kan, dia adalah sebahagian daripada khusus umrah sebenarnya. Dia point dia tu, intipati dia. Okey. Tuan-tuan, jadi Nabi sampai sallallahu alaihi Muhammad. Bila naik atas unta, tuan-tuan, punya semangat orang Madinah ni makcik, oi. Orang Madinah ni punya bagus ni, dia pun tarik kaki unta, tarik pelana. Pelana ni tempat duduk Nabi atas unta. Rasulullah, singgah rumah saya, singgah rumah saya. Semua berebut nak suruh Nabi singgah rumah dia. Tadi saya kata, ada yang naik pokok. Nak tunggu Nabi, teringin, rindu pada Rasulullah. Jadi saya nak tanya, berapa orang yang naik pokok dan naik bangunan tunggu Ustaz Maneh 2 minggu lepas? Angkat tangan sekarang. Seorang pun tak ada. Mana Ustaz Maneh? Patutnya tuan-tuan, iklan keluar lama dah kan? Hampa kena tunggu. Tunggu tingkat paling tinggi berapa? 21. Tunggu tingkat 22. Abang tertinggi tu kan? Mana Ustaz Maneh? Tak main-main. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, punya semangat. Sebab tu, tuan-tuan bila meraihkan, tadi saya sebut tadi kan,
Bab-bab program agama ni, TikTok, tuan-tuan buat, itulah sunnah Rasulullah. Tuan-tuan jangan buat lebih kurang. Ustaz tak minta terlalu dirai. Tetapi tuan-tuan sebagai adab, kita merai dengan penuh TikTok first class. Walaupun Ustaz tak minta. Dalam arti kata lain, Ustaz tak demand, penganjur jangan berkira. Pegang dua benda ni. Islam cantik. Tu je. Masing-masing jaga portfolio masing-masing. Sallallahu Muhammad. Sebab agama jangan berkira. Memang kena tip-top first class. Jangan pergi nampak cerai dan low class agama ni. Saya cukup pantang tadi saya katakan. Bukanlah pantang apa. Orang buat lebih kurang program agama ni saya tak boleh tengok. Macam kita ni tak ada jiwa agama. Kita kena buat persiapan persediaan. Okey, cantik dah. Yang video tadi nanti saya akan share dalam mana-mana grup yang Ustaz kena sampai. Mana-mana penceramah akan mai saya akan share video tadi. Lepas ni tak payah hantar lah. Video tu banyak pahala lah. Laluan ke tempat parking. Okey. Tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad. Kat mana tadi? Penutup dah. Bila Nabi sampai di Madinah, orang tarik kaki. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kan Nabi berjaya meninggalkan tadi kan. Saya kata, if you love, you have to live. Sayang, cinta punya pasal, tinggal. Tengok-tengok nak dapat sesuatu. Sebab tu, when we live, if we live, if you love, we have to live to get better from Allah Azza wa Jalla. Kita kena berani meninggalkan sesuatu, live something to get something better from Allah. Ini tajuk siri kedua. Okey, sambungan daripada if you love want to live ni, sambungan dia adalah if you want to apa dah? Dia main spontan dia boleh ulang kan, tak edit. Okey. If you want to get something better from Allah Azza wa Jalla, you have to live something. If you live something, you will have and get something better from Allah. Jadi Nabi Muhammad tinggal, tengok-tengok Allah bagi, ya Allah, lagi baik bumi Madinah. Orang Ansar, baik tak baik ni tuan-tuan, orang Madinah ni, dia offer rumah, dia offer kenderaan, dia offer makanan. Yang paling mahal makcik dengar elok, dia offer orang rumah, pakcik oi. Pakcik oi. Orang Ansar ni, dia offerkan Nabi Abu Bakar As-Siddiq, kan dia pemain sebatang kara. Kan tak bawa apa ni, sehelai sepinggang. Ada yang offer, mereka yang kahwin 3-4 orang isteri ni, kan sahabat mai kan kosong, tak ada siapa. Tak bawa apa. Sampai offer orang rumah. Oh, tu mahal. Orang jelutong dah datang macam tu. Kalau hang sayang bini ku, hang ambil lah. Dengan syarat aku kahwin, lepas iddah hang kahwin lah dengan bini aku. Tak ada orang macam tu tuan-tuan. Tapi orang Ansar, nampak tak? Allah bagi, Allah ganti sebab Allah tahu Nabi sedih meninggalkan Mekah. Allah bagi yang lagi baik. Okey, apa pesanan terakhir Nabi tuan-tuan? Maka Nabi kata, okey, aku tak tahu nak buat keputusan nak singgah rumah siapa. Sebab, sekali aku pergi rumah kawan ni kecil hati. Kan? Akhirnya, Allah kata, Nabi kata, aku ikut perjalanan unta aku. Soalan saya yang kedua. Siapa tahu di mana tempat dan laluan mana tempat Nabi masuk ke kota Madinah dan ke Masjid Nabawi? Laluan hijrah. Ni semua tak pernah pergi umrah ke? Pernah pergi. Tapi tak tahu. Pasal apa? Mutawif tak cerita. Pergi pulas dengan mutawif tu. Tak usah jadi mutawif. Sama ada mutawif terlupa atau mutawif pun tak tahu. Mutawif pun tak buat homework. Saya nak kata bukanlah saya yang terbaik. Tapi benda basic kita kena. Sebab saya, orang yang pi ni 7, 8, 1,000, 9,000. Bukan senang kita nak korban. Mungkin pi setahun sekali. Bukan setahun sekali. Mungkin kita pi seumur hidup sekali tuan-tuan. Betul tak? Jadi bila pi saya rasa bersalah kalau kita tak perform sungguh-sungguh mutawif ni. Kalau saya lah, saya tak tahu. Mutawif lain macam-macam cara kan. Dia masing-masing cara. Kalau saya ni, semua benda nak beritahu. Sebab tuan-tuan keluarkan infak duit tu mahal. Bukan senang, bukan sikit. Biar tuan-tuan berbaloi dengan 10,000 tu puas sungguh. Ada seorang makcik tu bayar lepas, dia pergi 8 kali. Kali ke-8 dia pergi dengan saya. Kali pertama ke-7 saya tak tahu lah pergi siapa kan. Kali ke-8 saya bawa lah tempat-tempat. Sallallahu Muhammad. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, makcik ni 8 kali dah ni. Ni kali ke-8. Pasal apa makcik baru tahu tempat yang Ustaz bawa ni? 8 kali mai. Ni makcik baru tahu Ustaz, kali pertama ni makcik mai 8 kali dah. Saya nak kata apa?
makcik pergi cari balik mutawihat 7 kali tu. Ni buat macam mana kan? Nak kata macam mana ni? Kita bukan nak merendahkan mana-mana ni, tapi kalau saya di tempat makcik tu, kita berkeluar 8,000, tiba-tiba nilai yang kita dapat tu tidak sepertinya. Kita rasa macam bukanlah tak berbaloi. Tuan-tuan nilai sendirilah. Jadi muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi berbalik. Sebagai penutup, Nabi kata, Nabi masuk ikut laluan pintu 37. Tahukah pintu 37 kat mana? Nampak gaya ni, kita kena buat rombongan ni. Rombongan, okay, depan kita buat ceramah Mat Hijrah bersama Ustaz Manis, anjuran surah Nurul Ihsan, mutar idaman dua di Madinatul Munawwarah. Sebut amin. Amin. Tu dia buat benda besar-besar, gantung kat pagar Masjid Nabawi tu dia. Sampai kena perambat dengan polis Saudi tu. Okey, kita buat ceramah kat sana tu live. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi masuk ikut laluan pintu 37, pintu belakang dekat tepi. Laluan Raudhah, nak masuk Raudhah. Tepi Baqi', perkuburan Baqi'. Cerita dia tuan-tuan, itulah laluan masuk. Laluan Nabi sampai dari Madinah. Okey, Nabi sampai di Quba 4 hari 3 malam. Ringkaskan, maka masjid pertama yang Nabi bina nama dia Masjid Quba. Pandai. Sebab apa? Sebab Ustaz sebut tadi kan. Mana makcik? Nampak sangat tak lena, tak apalah. Okey, 4 hari 3 malam, move pada tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun ada tarikh khilaf. Tuan-tuan, maka Nabi bergerak dari Quba menuju ke Madinah. Tempat tu adalah kubur Kristian, orang kampung Nasara dan Yahudi. Tempat tanah, tapak tanah Masjid Nabawi sekarang lah. Nabi sampai tuan-tuan, maka Nabi kata apa? Aku biarkan unta yang bawa aku, dia stop kat mana? Kat mana dia berhenti? Kat situ aku akan tumpang rumah dia. Waktu tu berdebar, berdegup jantungku. Kat mana Nabi nak stop? Sebab semua nak tumpang duduk rumah Nabi. Semua nak bagi Nabi tumpang duduk rumah dia. Ambil berkat, syafaat. Betul tak? Tiba-tiba, unta Nabi berhenti dekat satu kawasan. Dekat mana? Makcik tahu? Dekat situlah pintu 37 dah lah. Pintu 37 ni, tuan-tuan keluar selepas ziarah Nabi, keluar, kan keluar kanan kan? Makam Nabi, maka Assalamualaikum Rasulullah, ziarah keluar, pintu keluar tu, ni untuk lelaki-lelaki. Keluar, kena selekoh kan? Keluar 20 tapak, itulah kawasan tapak asal. Dia ada petak yang warna atas tais, dataran. Dekat bawah payung tu. Tu tapak asal rumah, nama Saidina Khalid bin Zaid. Kita tak kenal, kita tak dengar, kita tak familiar. Tapi nama yang lebih familiar, Saidina Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal apa unta Nabi berhenti di rumah dia? Itulah tapak. Kerajaan Arab Saudi telah memusnahkan sebab takut ada amalan-amalan high ni. Amalan yang taksub, duk pergi jilat, duk pergi apa kan. Maka dia runtuhkan. Walaupun ada yang, adalah pro and con lah. Saya pun ada benda yang tak setuju juga. Sebab hilanglah berkesan sirah sejarah Nabi kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi tumpang duduk kat situ 7 bulan. Sebab apa? Sebab tempoh untuk menyiapkan proses pembinaan fasa pertama Masjid Nabawi dengan air tangan Nabi adalah 7 bulan. Bermula hari kedua, Nabi sampai hari Isnin, hari kedua Selasa, Nabi start bertukang. Cari pokok tamar, pasir, pelepah tamar, bina Masjid Nabawi. 7 bulan fasa pertama siap. Macam mana nak tahu masjid fasa pertama Masjid Nabawi yang asal yang Nabi buat? Orang lelaki. Banyak benda ni tak tahu ni. Tak apa, kita belajar. Ketika laluan nak pergi Raudhah, kan ada tiang kan? Okey, ni mihrab Nabi. Mimbar kan dah masuk dalam kawasan Raudhah. Kan dulu sebelum PKP kan kita lari kan? Oh, ya haji, ini ada, ya haji. Kita pula, ingatkan nak masuk dah, tinggal berhenti pula. Kena tahan dengan kain putih tu kan. Berlari lagi, 3 kali lari. Okey, berlari terakhir sebelum masuk ke mimbar Raudhah, tiang belah kiri ada tanda bulat warna hijau, Masjidin Nabawi. Masjidin Nabi. Itulah tapak ukuran tiang asal kawasan Masjid Nabi yang Nabi bina yang betul-betul 20 kaki awal tu. Sebelum di-upgrade pada zaman kita menjadi sebesar Masjid Nabawi hari ni. Ketika Nabi duduk atas unta, Nabi kata apa? Pesanan.
Yang pertama, wahai umat-umat jelutong, dengar elok. Afsyus salam. Hendaklah kamu banyak bagi salam. Sebab dalam salam ada kasih sayang. Dalam ada kasih sayang ada kemaafan. Dalam kemaafan ada ikatan. Dalam ikatan ada kesatuan. Nabi suruh banyakkan salam. Ni teman-teman kita musim PRN ni. Musim yang sangat nak salam pun tak mau. Itu bahaya. Boleh meruntuh dan menjatuh, melemah dan menggoyahkan kekuatan umat Islam. So yang pertama Nabi kata salam. Sebab tu Nabi nak bina daulah, nak bina kerajaan. Nabi suruh orang salam je dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahulah, saya minta maaf. Ni tuan-tuan saya sebut ni umum lah. Ni dia tak ada sentimen politik apa. Cuma nak sebut ilmu dia, kita, mak ayah, bila nak bagi anak-anak lepas bergaduh, contoh kan, tak kira lah pemimpin politik ke, pemimpin ke, yang pertama starting ceramah tu, sepatutnya dia kena ajak rakyat hang bersalam di kiri kanan. Yang tu point, benda basic. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum nak suruh undi saya tu, salam dulu. Kita tuan-tuan salam dengan orang sebelah, tanya khabar, apa khabar. Benda basic, afsyus salam. Itu benda hijrah. Sebab bila salam tengok mata, dia akan hilang keegoan, kesombongan, kekaratan. Benda simple kecil tapi high impact. Yang kedua Nabi kata, wasilul arham, jaga hubungan. Berbeza itu biasa, tapi jangan melondehkan akidah agama sahabat kita. Berbeza jangan sampai mencerca. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Menasihati jangan sampai mengherdik. Menegur jangan sampai membenci. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu bunda dan ayah nak cerita bahawa dua. Yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan. Penutup dia. Yang tadi terakhir ni penutup. Sagi closing. Itu ending ya. Banyak lagi banyak. Nabi kata, sallallahu alaihi Muhammad, wa at'imut ta'am. Orang yang suka bagi orang makan. Yang ni, teman-teman nasi kandak lagi afdal. Apatah lagi kalau bagi makan nasi kandak dekat penceramah yang main, dia tak makan lagi. Lagi afdal. Syurga terus. Kalau mati tu tanpa sihab, dah hisap lah kira. Tu dia nak bang. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. 3 benda ni tuan-tuan pegang. Ini hablum minan nas. Okey, banyakkan bagi salam, banyakkan bersalam. Yang kedua apa tadi? Yang kedua jaga hubungan. Tak kiralah adik-beradik sendiri ke, saudara sedaging satu rahim, maupun sejiran tetangga. Jiran tak ada tangga ke, tak kiralah. Naik lift ke, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga apa? Yang ketiga, cuba cari jalan supaya kita ni rajin buat kenduri. Kalau tak sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Orang yang suka wa'at'imut ta'am. Dalam tu ada kekuatan daulah, kekuatan kebersamaan umat Islam. Jadi saya kira sekadar itulah kot yang dapat dikongsikan malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi boleh memberikan kekuatan dan pencerahan. Tahniah sekali lagi pihak penganjur, jawatan kuasa Surau Nurul Ihsan, semoga bertambah berkat, bertambah maju, bertambah bahagia, bertambah tenang. Tapi jangan tenang sangat, takut terlena. Macam ni karaoke ni. Okey. Jadi semoga Allah jaga, Allah pelihara kesatuan, kebersamaan, perpaduan kawasan surau ni. Tidak ada pertelagahan, tidak ada perpecahan. Kita akan hidup dalam keharmonian, kasih sayang sampai ke syurga. Dan anak-anak yang ada kat sini, anak-anak dan adik-adik, saya doakan 20 tahun akan datang, adik-adik dan anak-anak yang ada malam ni akan meneruskan kerja-kerja dakwah menjadi frontliners jawatan kuasa Surau Nurul Ihsan. Sebut amin. Ni Tok Imam, Tok Bilal semua dah ada ni. Hampahlah. Okey. Tak ada orang lain lah. Hampah anak-anak dan adik-adik. Aku qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.